Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna Malaysia KPDN-HEP sentiasa mencari jalan untuk menambah baik akses pengguna bagi mendapatkan kit ujian kendiri COVID-19 tanpa menjejaskan aspek kesihatan dan keselamatan awam. Menterinya Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, perkara ini diputuskan melalui persetujuan bersama di antara kementeriannya dengan pihak berkuasa peranti perubatan MDA di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Supaya kit ujian kendiri COVID-19 yang memperolehi kelulusan bersyarat dari MDA dibenarkan dijual di premis-premis lain yang memenuhi syarat-syarat dan keperluan berkaitan yang ditetapkan oleh kerajaan. Dan dalam masa yang sama, jika berlaku kekurangan bekalan di pasaran, pihak pengeluar senantiasa mengisi semula ataupun replenish bekalan agar tidak berlaku gangguan yang serius di pasaran. Beliau menjelas perkara tersebut dalam sesi soal-jawab di Dewan Rakyat pada Rabu. Ujar beliau, pada masa sama, bahagian penguatkuasa KPDN-HEP akan terus memantau dan memeriksa produk-produk seperti kit ujian kendiri COVID-19 serta pelitup muka bagi memastikan produk-produk tersebut sentiasa dijual pada harga yang ditetapkan di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 serta Akta Kawalan Bekalan 1961. Datuk Seri Alexander menambah, pada masa ini harga siling kit ujian kendiri COVID-19 ditetapkan sebanyak RM19.90 untuk harga runcit dan RM16 untuk harga borong, manakala harga siling pelitup muka ditetapkan pada 7 sen seunit untuk satu lapisan, 20 sen seunit untuk dua lapisan dan 70 sen seunit untuk tiga lapisan. Ke laporan seterusnya, setiap pegawai penguatkuasa Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS perlu mempunyai pengetahuan berhubung dengan undang-undang dan akta berkaitan sungai. Menurut Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin, ini bagi memudahkan setiap tugasan berkaitan undang-undang sungai dan alam sekitar. The first thing that you all must do, and your duty and responsibility, is to understand all the ordinance, the laws, and the regulations. That is a must for all the government. Beliau berkata demikian semasa berucap merasmikan program penglibatan undang-undang bersama pegawai penguatkuasa LSS di Miri pada Khamis. Kursus ini bertujuan meningkatkan kefahaman pegawai penguatkuasa berkenaan SRO 1993 dan peraturannya serta undang-undang lain yang berkaitan. Pada masa sama, peruntukan SRO 1993 adalah berdasarkan penglibatan pegawai penguatkuasa LSS dalam mengenal pasti masalah, halangan dan cabaran yang dihadapi semasa melaksanakan tugas. Seramai 50 orang pegawai penguatkuasa LSS dari seluruh Sarawak menghadiri kursus ini. Kembali ke perkembangan Dewan Rakyat. Sistem e-testing untuk proses ujian lesen memandu di seluruh Malaysia kini sedang dalam proses penilaian untuk menentukan kesesuaiannya. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia Dato' Henry Sumagong, Jawatankuasa Teknikal e-testing yang ditubuhkan Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ kini sedang menilai sistem-sistem yang dibangunkan oleh syarikat-syarikat terpilih. Katanya sebanyak 4 syarikat pembekal teknologi telah memohon dan diberikan kelulusan untuk melaksanakan proses pembuktian konsep atau Proof of Concept POC. Berikut menurut beliau dalam sesi soal-jawab di Dewan Rakyat pada Rabu. Dato' Henry memberitahu laporan penilaian POC berkenaan dijangka akan dibentangkan kepada Kementerian Pengangkutan Malaysia pada akhir bulan Mac ini. Mana-mana syarikat yang berjaya dalam fasa penilaian POC akan ditawarkan untuk melaksanakan projek rintis, pilot project, bagi tempoh tertentu sebelum sistem ini mula diperkenalkan secara berperingkat di institut memandu di seluruh negara. Sekian, terima kasih. Di samping itu, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM komited melaksanakan pemutihan tanah bagi tapak-tapak sekolah di bawah KPM yang masih belum ditukar hak milik kepada Pesuruhjaya Tanah Persekutuan PTP agar projek pembangunan dapat dilaksanakan.
Timbalan Menteri Pendidikan kedua Malaysia, Datuk Mohamed Alamin memberitahu masih terdapat 587 tapak sekolah di Sarawak yang belum berstatus hak milik PTP setakat 31 Januari 2022. Beliau berkata demikian semasa menjawab soalan Ahli Parlimen Baram Aningau di Dewan Rakyat pada Rabu. Jelasnya lagi, selagi penukaran hak milik tidak dilakukan, pelaksanaan projek pembangunan secara besar-besaran termasuk penggantian penuh menaik taraf bangunan atau pembinaan blok tambahan tidak dapat dipertimbangkan agensi kerajaan pusat. Dalam perkara itu, beliau menjelaskan KPM giat membuat perolehan tapak mengikut syarat-syarat yang ditetapkan oleh Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian Persekutuan serta agensi kerajaan negeri yang berkaitan. Menjawab soalan tambahan daripada Ahli Parlimen Kota Samarahan, Datuk Rubiah Wang, mengenai usaha KPM untuk membantu sekolah daif bukan hak milik PTP pula. Beliau menegaskan projek-projek kecil masih akan dilaksanakan demi memastikan semua sekolah berkaitan terus berada dalam keadaan yang kondusif dan selamat untuk sesi pembelajaran. Saya ingin nyatakan bahawa bukanlah kita tidak akan dapat menurunkan sebarang projek pembangunan, masih boleh. Sebenarnya kita masih boleh penyelenggaraan kerja-kerja kecil. Tapi kalaulah berlaku keruntuhan itu soal melibat keselamatan, kita akan semak. Sekiranya ianya memang diperlukan, kita akan ambil tindakan secepat mungkinlah. InsyaAllah kita akan semak. Terima kasih. Berikut pula perkembangan selepas Pegawai Pusat Khidmat Ahli Parlimen Puncak Borneo membuat tinjauan di Sekolah Kebangsaan SK St. George Punau pada Selasa. Permohonan Lembaga Pengurusan Sekolah LPS dan Persatuan Ibu Bapa dan Guru PIBG sekolah tersebut untuk membina tempat berbumbung untuk murid menunggu dan menaik taraf sistem perparitan termasuk padang sekolah telah mendapat perhatian Timbalan Menteri Perusahaan Peladangan dan Komoditi Datuk Willy Mongin. Manakala sistem perparitan juga perlu diperbaiki kerana kerap menjadi punca banjir kilat yang berlaku di kawasan sekolah. Begitu juga dengan menaik taraf padang sekolah yang kini tidak dapat digunakan disebabkan tiada sistem pengaliran air di sekeliling padang. Selanjutnya, penerima geran kerajaan perlu menggunakan peruntukan yang diberikan itu dengan baik mengikut permohonan yang dikemukakan. Ahli Dewan Undangan Negeri Anustakan, Datuk Hamzah Ibrahim berkata, penerima outright grant OG di kawasannya diingatkan agar tidak menyalahgunakan peruntukan yang disalurkan untuk kepentingan sendiri. Semasa majlis penyampaian cek OG di Pusat Khidmat Adun Stakan pada Rabu, beliau memberitahu peruntukan sebanyak RM182,000 telah disalurkan kepada 35 jawatankuasa melibatkan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Persatuan serta rumah ibadat bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Adun Stakan. Sementara itu, Datuk Hamzah berharap agar masyarakat sentiasa mematuhi prosedur operasi standard SOP dan arahan yang telah ditetapkan pihak berkuasa bagi mengekang penularan wabak COVID-19. Sekian edisi malam bersama saya, Hafizah Munirah Maharap. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS. Thank you.